السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita sekarang ini sudah masuk fasa yang terakhir buku ini, dan anda anggap ini adalah perbahasan yang penutup. Mungkin kita ada satu kelas lagi. Tidak, saya nak cek. Ini kita dah 21 hari bulan, 20 hari bulan Julai. Maknanya kita berbaki untuk bulan Julai ini. Ya, kita mungkin ada satu kelas saja lagi untuk kelas hari Khamis ini. Itulah minggu depan 27 hari bulan. Sebab bila masuk bulan 8, kelas-kelas di Yayasan Ta'lim dimaklumkan hanya akan berlaku secara pre-recorded. Pre-recorded maksudnya tidak ada kelas secara live, kerana sebagai preparation untuk perpindahan ke bangunan baru, ya. Jadi bermula daripada bulan 8, apa yang setakat yang kami dapat terima sampai setakat ni belum ada apa-apa mansuh lagi, ialah kita akan ada kelas pre-recorded kelas sahaja, ya. Jadi minggu depan ni kita boleh kata kelas terakhir lah secara live, ya, secara online, ya. Kemudian kita akan masuk nanti bila dah pindah ke bangunan baru, kita akan masuk kelas fizikal insya-Allah taala dengan kelas yang baru. Kita tidak ada lagi kelas-kelas yang online ni, dia tidak akan diteruskan kepada peringkat fizikal. Maksudnya kita akan ada dia panggil apa, grade reset. Reset terbesar, reset agung, grade reset. Macam konspirasi juga. Kan. Jadi Yayasan Ta'lim itu akan di grade reset. Okey. Jadi dia akan ada kelas yang baru, yang kelas itu mungkin dia akan mula daripada bawah lah. Dia bukan lagi kesinambungan daripada kelas kita online ni, kan. Tapi alhamdulillah buku kita ni sebenarnya dah tidak ada apa lagi yang perlu anda rasa untuk disyarah kecuali perenggan yang akhir ini, ya. Yang lain itu antum boleh semak sendiri, dan kita akan baca pada minggu depan sebagai orang kata apa, penyudah mana yang habis dekat itulah kitab ini insya-Allah taala. Jadi setelah mana Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ini kita dapat lihat perpindahan tajuk maqasid suratul Baqarah daripada, ya, maqasid surah Al-Baqarah ini yang telah disebutkan oleh pengarang, iaitulah dia ada 4 maqasid, ya. Satu muqaddimah, iaitulah pengenalan tentang Al-Quran, ya. Kemudian tujuan yang pertama ialah menyeru manusia seluruhnya kepada Islam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian menyeru ahli kitab, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, menyeru ahli kitab untuk beriman. Kemudian maksud yang ketiga, tema yang ketiga ialah membentangkan syariat agama ini secara terperinci. Iaitulah beberapa hukum hakam yang besar yang terkandung dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan hukum hakam puasa, hukum hakam qisas, puasa, haji, ada tentang wasiat juga, ada tentang peperangan, jihad, ya. Sebahagian hukum hakam tentang muamalat, ayat riba, ya.
tentang hutang piutang, hukum hakam piutang, ayat riba tentang hutang, ayat dain. Ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah ialah ayat hutang. Ya. Kemudian tentang hukum talak, hukum perkahwinan, ya. Dan ayat-ayat ini alhamdulillah kita sudah ambil tafsirannya pada kelas ya ayyuhallazina amanu. Tafsiran ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Kerana ayat-ayat ini bermula dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat dain bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Kita dah syarahkan, kita dah tafsirkan, alhamdulillah. Dari sudut tafsiran ayat kita sudah telusurinya. Ya. Ayat puasa, ayat qisas, ayat tentang hutang tadi, riba, tentang masalah riba. Terusuri, kebanyakannya hukum itu telah kita ambil. Ya. Ayat tentang jihad, kita dah baca juga tafsirannya dulu. Ya. Tapi dan yang keempatnya ialah menyatakan al-wazi' wan nazi' ad-dini. Menyatakan perkara-perkara yang boleh menggalakkan dan menolak untuk seseorang itu, untuk push seseorang itu melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan sebagai penutup menjelaskan, memperkenalkan dengan mereka yang telah menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, apakah ganjaran yang mereka akan dapat, ya, iaitulah ayat tentang amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu ganjaran yang akhirnya mereka akan dapat, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Sehinggalah akhir ayat menunjukkan mereka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan beban mereka dan diberikan kemenangan ke atas musuh-musuh mereka. Kerana penutup surah Baqarah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu, apabila diturunkan ayat itu dan Nabi suruh sahabat sebut macam yang Tuhan suruh sebut, kemudian Tuhan kata, aku telah perkenankan permohonan kamu ini. Tuhan ajak doa, Tuhan suruh kita berdoa, dan Tuhan terima doa itu. Jadi kesimpulannya di penutup surah Al-Baqarah, orang yang beriman, yang melaksanakan hukum hakam Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, akhirnya apa? Mereka diampunkan dosa-dosa mereka, dimasukkan ke syurga dan diberikan kemenangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka berilah bantuan, kemenangan kepada kami atas golongan yang kafir. Ya. Menunjukkan bahawa kemenangan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baik karunia yang Tuhan berikan. Maksudnya kata daripada ayat 163, 177 ini adalah sebagai satu prolegomena, muqaddimah, madkhal kepada tujuan yang ketiga, iaitulah membentangkan syariat-syariat Islam yang terperinci. Bermula daripada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat demikianlah ayat daripada 163 yang bermula dengan mentakrirkan tauhid ilahiyah, keesaan Tuhan sebagai satu-satunya zat yang hanya layak disembah dan ditaati, satu-satunya zat yang layak untuk disembah dan ditaati, segala suruhannya dijauhi segala larangannya, yang dia juga adalah pengarunia kepada segala nikmat-nikmat yang kita kecapi. Lalu Tuhan menyatakan di antara nikmat itu kejadian langit dan bumi, persilih ganti siang dan malam, kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa barang-barang yang bermanfaat, hujan yang turun daripada langit yang menghidupkan dan menyuburkan bumi, dan segala binatang ternak yang bertebaran, angin yang dijalankan, awan yang dijalankan di antara langit dengan bumi. Semua ini ada tanda sains kepada orang yang berfikir. Lalu Allah ceritakan perbandingan di antara orang kafir dan orang Islam, di mana orang kafir itu mencintai berhala mereka seperti mereka mencintai Allah, sedangkan inilah syirik. Sedangkan orang mukmin itu cintanya hanya kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu sama sekali. Dan inilah tauhid. Lalu apakah kesudahan nasib mereka?
yang mereka sembah itu daripada segala tok wali, segala malaikat, semuanya akan berlepas diri daripada mereka di akhirat nanti, tidak akan tolong mereka. Sebaliknya mereka yang menyembah berhala-berhala ini akan dihuban ke dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan penuh sesal dan kesal. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan orang Islam supaya jangan ikut jejak langkah syaitan. Makan makanan yang halal. Syaitan ni dia suka nak sesatkan kita dengan cara mengajak kita makan makanan yang diharamkan. Kerana bila kita makan makanan yang diharamkan, senanglah dia nak menguasai kita, menguasai pemikiran kita, menguasai hati kita. Ya? Dan syaitan itu hanya menyuruh dengan benda-benda yang buruk dan keji, dan supaya kamu bercakap tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Inilah segala punca syaitan tu, sama ada suruhannya menyuruh kepada benda yang buruk, su, pada akal, tidak logik, tidak baik dan memudaratkan, atau keji pada fitrah, ataupun bercakap perkara yang tidak ada ilmu, menyuruh kepada kejahilan. Dan mereka itu pula, orang kafir itu, bila disebut untuk ikut ajaran Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala, syubhat mereka apa? Mereka kata kami ikut nenek moyang. Tuhan mencela perangai ini. Adakah kita masih nak ikut nenek moyang kerana nenek moyang itu tidak dapat petunjuk daripada Allah? Nenek moyang itu tersalah, tersilap dan tidak betul. Ya? Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang menyeru benda yang tak dengar. Ya? Benda yang tidak boleh dengar, benda yang tidak boleh menyahut seruan mereka. Ya, pekak, buta, tuli, tidak berakal. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman untuk makan makanan yang baik dan bersyukur kepada Allah sebagai satu manifestasi betapa benarnya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah nyatakan beberapa perkara yang diharamkan kita makan, iaitulah darah yang mengalir, babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan nyawa kita terancam dan tidak ada makanan lain yang boleh menyelamatkan nyawa melainkan perkara yang diharamkan tadi. Bolehlah dia mengambilnya sekadar untuk menyelamatkan nyawanya, yang mana dalam keadaan itu Allah mengampunkan perkara tersebut. Kemudian Allah mengingatkan tentang orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan atau menjual agama Allah Ta'ala dengan harga yang murah demi mendapatkan habuan dunia. Mereka ini akan disumbat dengan api neraka di akhirat nanti. Allah tak akan bercakap dengan mereka, tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Inilah golongan yang telah membeli kesesatan dengan menjual hidayah dan petunjuk, membeli azab dengan menjual keampunan Allah. Tuhan menimbulkan rasa kagum kita kepada golongan ini. Tuhan kata, fama asbarahum ala nar, amboi, mereka ni boleh tahan sungguh api neraka ni, Tuhan kata. Itu makna fama asbarahum ala nar, amboi, tahannya hampa dengan api neraka sampai sanggup buat benda macam ini. Demikian itu kerana Allah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran yang penuh, sedangkan mereka yang bercanggah pendapat tentang Alkitab itu berada dalam pergaduhan yang jauh, perselisihan yang jauh. Kemudian Allah ingatkan bahawa iman itu bukan diukur dengan arah mana kita menghadap kiblat kita, timur atau barat, tetapi iman itu yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi, mengeluarkan zakat, membantu anak saudara mara yang terdekat, anak yatim, orang miskin, orang yang kehabisan bekal, orang yang meminta-minta, orang yang dalam perhambaan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan janji, sabar dalam segala perit getir ujian Allah Ta'ala. Mereka lah orang yang benar-benar beriman dan mereka lah orang yang bertakwa. Sebagai tamhid, ini adalah mukaddimah sebelum nak datang suruhan-suruhan yang besar, ya, perintah-perintah yang terperinci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata musannif, hiya bimathabati dihliz bainal babi wad dar yaqta'uha as-sa'iru fi khutuwatin thalath. Ianya adalah pavement, pathway, kaki lima, yang mana seseorang perlu berjalan menerusinya untuk pergi ke pintu nak masuk rumah. Dan dia ada 3 langkah, 3 benda yang dia kena tempuhi. Dalam ayat ini kita bertemu 3 perkara. Apa dia perkara tersebut? Yang pertama ialah mentakrirkan keesaan Tuhan yang mencipta lagi yang berhak disembah, wa ilahukum ilahu wahid, tauhid.
Yang kedua, mentakdirkan keesaan hak, suruhan dan larangan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa dia sahajalah yang berhak meletakkan halal dan haram dalam urusan makan dan minum. Pasal apa? Ini adalah urusan yang orang musyrikin telah mencabar hak Tuhan padanya. Mereka, orang musyrikin, di antara bentuk syirik mereka adalah mereka mencabar ketuhanan Allah Ta'ala pada at-tashri', pada meletakkan halal dan haram. Mereka pula yang memandai-mandai mengatakan makanan ini halal, makanan ini haram. Jadi Tuhan nak beritahu bahawa yang ada hak tashri', hak menghalal dan mengharamkan, hak hakimiyah ini tunggal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang ketiga ialah sebagai satu bentuk fihris, satu bentuk senarai kasar bagi amalan-amalan kebaikan dan ketaatan yang dituntut, iaitulah wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina fi riqabi wa aqama as-salah wa ita'az zakah. Ya, ini semua adalah senarai. Ya, yang mana daripada senarai ini akan diperincikan hukum hakam yang datang selepas ini daripada ayat. Ya. Jadi mari kita tengok tiga langkah ini yang merupakan mukaddimat, yang merupakan prolegomena kepada nak masuk pembentangan tentang perincian hukum hakam syariat. Langkah yang pertama ialah mentakdirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dan langkah ini datang pada waktu yang sangat diperlukan di antara ayat sebelum dengan ayat yang akan datang. Kerana apa yang datang, fa innama ma madha min ta'zim amri al-Ka'bah wal maqam was Safa wal Marwah kana min sya'nihi an yulqi fi ru'i al-hadith al-'ahd bil Islam معنى من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد ولا سيما وهذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حولها وفوقها. Disebabkan ayat sebelum ni menceritakan tentang pembinaan Kaabah dan pengagungan Kaabah. Tapi Kaabah ketika zaman Nabi SAW, ketika ayat ini turun, telah menjadi tempat untuk penyembahan berhala. Tempat disekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, disekutukan akan Allah Taala padanya. Maka adalah satu kewajaran untuk diperingatkan balik. Kaabah ini dibina bukan untuk tujuan ini. Ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi masjid, tempat untuk orang tawaf, untuk orang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala. Ya, nas'alullah al-afiyah. Dan supaya diperingatkan bahawa segala amal ibadat yang dilakukan di Masjidil Haram, daripada tawaf mengelilingi Kaabah, mengucup Hajarul Aswad, menyentuh rukun Yamani, ya, sa'i di antara Safa dan Marwah, ini semua adalah sya'airillah. Ini semua adalah lakukan kerana Allah, tauhid kepada Allah, bukan kerana Kaabah, bukan kerana tempat itu sendiri. Ya. Jadi datanglah di sini ayat wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kamu yang hak hanyalah sembahan yang esa. La ilaha illahu, tiada sembahan yang hak kecuali dia sahaja. Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang mengeruniakan segala karunia kebaikan dunia dan akhirat. Yang mana diingatkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Yang pada miliknya lah letaknya segala kekuasaan, azab, juga dia yang berkuasa melakukan azab. Ya. Ini dari segi hubung kait ayat ini dengan apa yang sebelumnya.
So ayat ini adalah penutup bagi sebelumnya dan pembuka bagi ayat selepasnya. Begitu hebat. Ya. Susunan tertib ayat Al-Quran. Adapun dari segi apa yang akan datang lepas daripada ayat ini, tentulah ayat ini adalah sebagai asas dan pendahuluan sebelum masuk pada memperincikan hukum hakam amaliyah. Kerana semua hukum hakam ini dilakukan sebagai manifestasi kepada tauhid dan mesti dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Maka wajarlah sebelum diceritakan apa hukum hakam, larangan yang kamu kena jauhi, suruhan yang kamu kena buat, Allah Ta'ala meletakkan peringatan tentang tauhid. Ya. Kemudian ditakrirkan langkah yang kedua, ya, menegaskan keesaan pengarah dan penyuruh yang berhak meletakkan hukum, yang mana ianya adalah rukun akidah tauhid dalam Islam. Sebagaimana asal tauhid itu ialah kamu tidak mengambil sembahan dan ibadat selain daripada Allah, daripada Ar-Rahman, yang dialah yang memberikan rezeki, yang mencipta, yang padanya lah boleh memberi manfaat dan mudarat. Demikian juga tauhid itu ialah kamu tidak menyekutukan pada hukum, pada yang memberikan hukum, pada yang berkuasa menghalal dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ialah apa yang Allah halalkan, yang haram ialah apa yang Allah haramkan. Siapa yang beriktikad di sana ada peletak hukum halal dan haram selain Allah, maka ini adalah kekufuran yang nyata. Ya. Dalam mentakrirkan perkara ini dimulakan dengan bi an tu'arrifa ila an-nasi bi ni'matillahi asy-syamilah wa rahmatihi al-kamilah fi suhulati syariah wa mula'amat ahli al-fitrah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan syariat Allah tidak sama dengan syariat makhluk. Syariat Allah ini ada keluasan, ada rahmat. Dia meraihkan situasi. Waktu sempit, waktu susah ada kelonggaran. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Betul. Tetapi di sana ada keluasan, ada rahmat. Faman yutturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Tuhan ada rahmat, ada keluasan. Jadi ini adalah satu nak melunakkan hati. Ya. Untuk orang mengikuti hukum Allah. Berbanding hukum manusia yang penuh dengan kejam. Hukum manusia yang tidak bersifat fleksibel. Kadang-kadang terlalu ketat. Tetapi bila dilonggarkan, terlalu longgar. Begitu sukar, bahkan hampir mustahil keadilan akan diperolehi daripada undang-undang yang dibuat berdasarkan falsafah otak manusia yang kerdil, yang sempit. Yang mana otaknya sempit. Otaknya tidak ada maklumat. Yang mengisi maklumat ialah mata dan telinga. Jauh mana sangat mata boleh pandang. Terang mana sangat telinga boleh mencapai bunyi. Ya. Ini sahaja sempadan otak manusia. Ya. Ini yang paling jauh, mata dengan telinga. Lain daripada itu tak ada dah. Habis dekat dah. Lidah untuk merasa, tangan untuk menyentuh. Ya. Ini saja sempadan akal manusia. Sempadan akal yang manusia yang paling jauh dia boleh pergi ialah sejauh mata dia boleh pandang. Sekat mana telinga dia boleh dengar bunyi. Ya. Kita TV depan pun kadang-kadang tolong kuat saya seorang. Ya. Penyampaian nak tangkap. Subhanallah. Orang duduk sebelah kita semayang jemaah nak. Tak dengar dia baca apa. Pasal dia baca pelan. Punya lemah hanya telinga. Sedangkan inilah sempadan akal. Inilah anggota inilah yang nak memberikan input kepada akal. Tidak, akal kosong. Blind. Ya, blank. Tidak ada isi. Ya. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan perbandingan antara undang-undang yang dia letak dengan syaitan. Syaitan menyuruh kita kepada benda yang
keji, yang jijik. Tuhan tidak suruh. Jadi hukum siapa yang patut diikuti? Hukum Tuhan yang hanya menyuruh benda yang baik-baik, yang elok-elok, yang sesuai dengan fitrah, yang membawa manfaat, yang tidak ada padanya mudarat yang besar, berbanding dengan hukum yang kalau kita ikut selain daripada hukum Allah, hukum itu sumbernya adalah daripada syaitan. Yang syaitan itu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Kemudian ditutupi dengan sejauh manakah kemurkaan Allah terhadap orang yang, ya inilah Quran. Allah Ta'ala dia ada raghbah dan rahbah, targhib dan tarhib, menggalakkan dan menggerunkan. Setelah mana dia menggalakkan untuk kita mengikuti perintahnya, Tuhan menggerunkan kita daripada kesan dan akibat kalau kita derhaka kepada hukumnya. Ya, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ini hukuman bagi orang yang menyembunyikan hukum Allah, yang tidak mau patuh kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ya permulaan menentang Tuhan ini, mula-mula manusia dia mula cabar Tuhan pada hukum, pada syariat, ialah pada bab makanan dan mencari rezeki. Kalau orang yang mengaji sejarah Kristian, dia akan dapati benda yang sama juga. Ya, berlaku majma' yang pertama yang diubah hukum syariat Nabi Musa AS dalam ajaran Nabi Isa, ialah bila mereka membenarkan orang yang bukan daripada Bani Israel makan binatang yang tidak disembelih, tidak payah khitan. Dia adalah pintu masuk syaitan yang pertama, mengubah hukum hakam syariat amaliyah sebelum mengubah akidah yang berbentuk sifat Allah dan sebagainya. Sebelum ini diubah, ini dulu diubah, hukum hakam syariat. Kemudiannya orang musyrikin Mekah mengubah hukum hakam halal dan haram makanan, cara rezeki. Kalau kita tengok dalam kalangan umat Islam pun, bid'ah yang paling awal muncul adalah bid'ah dalam amal ibadah, hukum hakam amaliyah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tutup pintu. Kalau hukum hakam amaliyah pun ditentukan oleh Allah, sedangkan hukum hakam ini berkaitan dengan batang tubuh kamu, makanan kamu, minuman kamu, tentulah yang lain lebih lagi kamu kena serah kepada Tuhan. Ya. Sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah dia berhujah, dia kata perawi yang merawikan sifat-sifat Tuhan ini, inilah juga perawi yang meriwayatkan kepada kita hukum hakam halal haram, salat, zakat, puasa, haji. Kalau kamu tak terima riwayat mereka berkenaan dengan benda ghaib, macam mana kamu nak terima riwayat mereka tentang perkara yang nyata? Ya? Subhanallah. Adapun setelah diberikan ini, maka datanglah langkah yang terakhir, iaitulah menjelaskan syariat agama secara sepintas lalu. Ya. Di sini kita dapat melihat keajaiban bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun tutur katanya. Ya, dia kata, lihatlah bagaimana keindahan, kesudahan dalam mengaitkan di antara tujuan yang lama dengan tujuan yang baru, di mana dia bersambung dari segi lafaz. Ya, yattasilani bihi yattasilani lafzan wa bihi yanfasilani hukman. Dari segi lafaz dia bersambung, tapi dari segi hukum dia terpisah. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinna. Ya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan ayat ini, maknanya masalah menentukan tempat dan arah untuk dihadapkan ketika buat ibadat.
Ya, bukanlah perkara utama. Tetapi perkara utama itu ialah apa? Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, hari akhirat. Ya, ini nak lebih jelaskan. Ya, kemudian lihatlah bagaimana ketika dimulakan perincian perkara-perkara ini tidak disebut secara sekaligus, tetapi dimulakan dengan secara lunak dan lemah lembut. Ya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi, dimulakan dengan rukun iman. Ya, kemudian di sini Allah Ta'ala ada sebut penambahan. Kalau tidak selalu Tuhan sebut amana billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah hari akhirat. Di sini ditambah di hujungnya beriman dengan malaikat, kitab dan nabi. Kenapa? Apa pentingnya sekarang disebut beriman dengan kitab, malaikat dan nabi? Kerana dengan malaikat, kitab dan nabi lah hukum hakam syariat ini akan datang. Dibawa oleh malaikat, terkandung dalam kitab, disampaikan oleh nabi. Kalau kita tidak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan kitab, tak beriman dengan nabi, tak mungkin kita boleh beriman dengan hukum hakam yang Tuhan akan sebut ini. Jadi beriman ini adalah tapak. Ya, maka demikianlah begitu indahnya perpindahan itu. Ya, daripada diceritakan tentang masalah yang penting. Kerana masalah kiblat ni jadi isu di kalangan Bani Israel, tidak? Nak menghadap mana apa semua, Tuhan bagi tahu kata itu bukannya penting. Ya, ke arah mana kamu nak menghadap, ya, kiblat itu ditentukan oleh Allah Taala. Ya, dan Tuhan tidak ada bagi dia mesti nak kena menghadap sini barulah kamu beriman. Tak. Yang penting kamu menghadap ke mana Tuhan suruh, itu yang penting. Yang penting adalah taat kepada arahan Allah. Ukuran iman bukan tempat itu, bukannya Mekah, bukannya Baitul Maqdis, tetapi ialah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dimulakan dengan tadrij, dimulakan dengan sedikit-sedikit, ya, tidak terus pergi sekaligus buat itu ini. Mula dengan iman, kemudian memberikan makan, minum kepada orang yang memerlukan, hukum hakam yang kita kata disukai oleh orang yang diterima oleh fitrah. Ya, kemudian barulah diceritakan tentang salat, zakat dan seterusnya. Ya. Jadi inilah muqaddimah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan maksad yang ketiga daripada surah Al-Baqarah, iaitu untuk menyeru kita melaksanakan sejumlah suruhan syariatnya secara terperinci. Dan kita dapat lihat setakat ini perjalanan surah Al-Baqarah daripada awal sampai sekarang tidak ada yang putus. Walaupun surah ni turun pada masa yang berbeza dengan sebab nuzul yang pelbagai latar belakangnya, tetapi bila kita baca sampai sekarang, kita tidak nampak di sana ada keputusan, tidak ada jeda pun. Dia mengalir begitu lancar, seolah-olah dia turun sekaligus. Ya. Dan tajuk tema itu disusun dari satu tajuk, semuanya saling berkaitan. Seolah-olah macam ia datang sekaligus, sedangkan dia disusun dalam tempoh masa yang lama. Dan inilah maksud pengarang, bawa kita melihat surah Baqarah ni nak bukti kata Quran ni tak mungkin disusun oleh manusia. Ya, tak mungkin disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak ada kemampuan untuk buat macam ini. Ya. Malaikat tidak ada kemampuan untuk buat macam ini. Ya. Malaikat lepas dia tulis amalan kita, dia kena balik, pergi semak balik apa yang ditulis itu dengan apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Betul tak betul? Subhanallah. Ya. Dia tak mampu. Yang hanya ada kemampuan macam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa Al-Quran itu ialah kalamullah yang hakiki, hurufnya, lafaznya dan maknanya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.